محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dimulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, Tuan Nazir, Tuan Imam, pegawai dan jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat umat Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dipertemukan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebahagian daripada mereka yang mengimarahkan rumah-rumah Allah. Alhamdulillah. Dan dipilih sekali lagi untuk berada di dalam majlis ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga dunia. Moga-moga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dipilih sekali lagi untuk berada di dalam syurga yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini suka untuk saya berkongsi untuk sama-sama kita melihat menambah baik bacaan dalam solat. Jadi saya ada kongsi dengan dalam siapa yang ada bawa telefon, saya kongsi dalam grup Perkim. Jadi yang ada dalam tu boleh kongsilah pada grup lain untuk boleh tengok. Saya nak guna yang TV ni tak pandai. Untuk kita melihat bacaan dalam solat. Walaupun bacaan dalam solat itu sunat, tetapi kalau betul mengikut apa yang diajar, maka kita boleh pahala. Kalau tak menepati, tak ada apa, sayang, rugi. Rugi bila kita baca sesuatu yang tak ada apa. Istilahnya kita buat, kalau dalam bahasa dunia ni, kita buat benda yang sia-sia, tak ada hasil. Letih ya? Letih. Letih. Kalau letih dunia lagi okey, tapi kalau akhirat ni dia cerita untung rugi ni dia sayang. Jadi untuk kita melihat bacaan dalam solat, mudah-mudahan apa yang kita baca itu bukan sekadar menambah kekhusyukan, yang paling penting boleh menambah pahala kita, ganjaran untuk kita melaksanakan kewajipan yang telah difardukan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan lafaz niat, yang kalau kita tak baca pun tak apa, kalau kita baca pahala. Jadi biarlah apa yang kita baca itu walaupun sunat, yang kita faham bila sebut sunat, buat pahala, tak buat tak apa. Kan bahasa yang biasa kita dengar. Cuba kita tukar sikit, buat pahala, tak buat rugi. Baru kita rasa nak buat sunat. Buat pahala, tak buat tak ada apa kalau sunat ni. Tapi kita tukar, buat pahala, tak buat rugi. Jadi bila rugi ni kita kena kejarlah. Bermula daripada kita lafaz niat tu kan, sebelum kita angkat takbir, usalli fardhas subhi. Sebutan-sebutan tu kena jaga. Usalli, sebab tu benda yang melibatkan ibadah, perkara yang melibatkan ibadah, Al-Quran dan sebagainya, dia sebenarnya biarlah disemak. Khususnya paling penting sekali Al-Quran lah. Sebab Al-Quran ni dia kena berguru. Mesti berguru. Walaupun sekali. Maksudnya apa sekali? Maknanya khatam daripada Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada guru yang semak setiap kali kita baca. Tak kisahlah banyak pun, yang penting setiap kali kita baca tu 114 surah tu disemak. Baru kita kata, boleh kita meyakinkan diri kita, insya-Allah bacaan aku okey. Bukan pakar, okey. Dia kena semak Al-Quran. Dia tak boleh kita kata baca sendiri, kita belajar dengan YouTube, kita belajar, dia tak mendapati. Baik.
Bermula daripada kita lafaz niat usalli fardhas subhi. Tu sebutan-sebutan tu. Usalli. Hari ni kita nak fokus doa iftitah sebab dia panjang. Tapi kita ambil daripada awal. Usalli fardhas subhi fardhas. Bukan fardhu subhi. Usalli fardhas subhi rak'ataini. Lagi adaan makmuman lillahi ta'ala. Wa solat zuhur usalli fardadh zuhri. Sambung kan, alif lam dha. Usalli fardadh zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Asar usalli fardal alif lam pula. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Maghrib usalli fardal, sama juga alif lam. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Isya usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Walaupun benda yang simple, tapi ini boleh pahala. Jadi sebab itu dalam ibadah, perkara yang membolehkan kita boleh raih pahala, kita jangan tinggal. Rugi sangat. Okay, baik, kita tengok doa iftitah. Mana yang ada telefon yang saya dah kongsi dalam grup tadi, boleh share lah mana grup yang ada. Okay, kita tengok satu persatu. Allahu akbaru kabira. Sampai situ kita tengok dulu. Allahu akbaru kabira. Di sini kan pernah berlaku, bukan berlakulah, ada perbahasan sikit. Kita nak baca Allahu akbar ataupun Allahu akbaru. Akbar tu kita matilah. Allahu akbar kabira, ataupun yang mana Allahu akbaru kabira. Akbaru kan dibariskan waw itu. Yang ini perbahasannya saya dah rujuk beberapa mereka yang lebih arif. Yang dibahaskan tu apa beza akbar dengan akbaru. Dia perbezaan dibahaskan lebih kepada kita panggil tata bahasa Arab lah. Kalau bahasa Arab dipanggil istilah nahu sorof. Ada dia punya perbahasan di situ. Cumanya bila kita baca akbaru atau kita matikan akbar, dia tidak ada mencacatkan makna. Tetapi walaupun dibahaskan daripada dalam kaedah nahu sorof ataupun tata bahasa Arab, kita dalam ibadah ni kita cuba ambil yang terbaik. Makna saya tanya, kalau baca akbar ataupun akbaru salah satu, dia okey, pertama jawapan yang arif, yang lebih arif, dia kata tak ada melibatkan perubahan makna. Tetapi bila dalam ibadah ni, konteks ibadah ni, kita ambillah yang terbaik. Jadi di sini untuk dalam bacaan doa iftitah ni, di sini adalah kita bariskan dia. Allahu akbaru kabira. Itu yang, tetapi jangan jadi masalah pada kita kalau kita dah terbiasa Allahu akbar kabira, kita dah mati, tak apa. Tetapi kalau boleh upgrade sikit dia, kita bariskan. Ialah sebab kita dah terbiasa Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Saya daripada dulu memang saya sendiri membaca mati. Tapi bila kita dapat tambahan ilmu kata begini-begini, jadi kita rujuk. Memang sama juga kan, yang kita baru tahu ya, bila ilmu ni berkembangan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyal, kan kita sebelum ni membaca alladzi la ilaha illahu wal hayyul, kan kita baca. Bagi kita tak ada salah ya. Dan memang benda ni pun kita dah
yang paling saya tengok yang mudah faham, kita tengok ulasan daripada Al-Fadhil Ustaz Mahathir Jol, Mahathir Jol. Ada dia ada video dia terang satu. Kita bila dia terang di kaedah Arab ni kita tak faham, tapi kita ambillah yang maknanya yang terbaik itu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyum. Kita tukar sikit tak ada masalah. Tak rugi apa pun, malah boleh pahala pula. Alhamdulillah. Jadi dalam kaedah bahasa Arab satu, perbahasan dia yang lebih inilah kita nak bahas, kita pun tak pandai. Jadi bila dah ada para ulama ataupun para asatizah yang membantu, kita ikut. Jadi sama juga dalam doa iftitah, Allahu akbaru kabira. Bariskan depan. Memang kalau kita tengok dalam doa iftitah pun dibaris. Tapi mungkin kita dah terbiasa dan kita mengambil pendekatan boleh wakaf kan dalam tajwid Allahu akbar kabira. Dua-dua boleh. Tetapi hari ni kalau kita yang masih lagi baca mati, kita tukar aja. Akbaru, sebelum ni akbar matikan, yang ni akbaru. Jadi Allahu akbaru kabira. Tu yang pertama boleh kemudian walhamdulillahi katsira. Mungkin sebelum ni kita sebut sin. Di situ adalah huruf sa. Ibu ayah sekalian, saya ulang balik, walaupun yang ini adalah sunat, maknanya kita baca pun seperti yang kita baru kita daurah itu, daurah inna salat itu. Ustaz Husaini sebut, dia kata apa yang kita baca tu selain daripada rukun qauli yang 5 tu. Rukun qauli apa dia? Takbiratul ihram, Allahu akbar, sebutan tu. Kemudian al-Fatihah. Kemudian bacaan tahiyat akhir. Kemudian bacaan salawat dalam tahiyat akhir. Kemudian salam yang pertama. 5 ni. Dia kata nanti jangan pula tuan-tuan balik rumah. Ini saya ulang balik apa yang Ustaz ni sebut. Dia kata lepas ni janganlah tuan-tuan ibu ayah yang hadir pada ini, saya ulanglah. Yang tuan-tuan yang hadir balik-balik ni bincang suami isteri. Selama ni bodoh gitu kata. Ingatkan bodoh apa? Dia kata bodoh sebab rupanya sikit je bacaan dalam solat. Kita baca semua doa iftitah, tahiyat awal, subhanallah. Rugi, bodoh kita baca panjang sangat. Ustaz kata bukan bodoh. Kita lah yang bodoh. Nak bagi tahu bila dalam solat bacaan-bacaan yang sunat ni baca bagus tu. Tapi biarlah baca menepati. Tu. Walaupun bacaan sunat, walaupun zikir, walaupun dalam doa. Sebab tu benda yang bila berkait dengan ibadah, kalau boleh biar kita baca dengan betul. Kalau tak betul tu kita sebut tadi, kalau tak betul sayang. Tak ada pahala, rugi ya. Kita kata rugi ya, aku tolong dia bertahun dah. Tak ada apa pun. Setakat terima kasih ya. Tengoklah apa yang patut. Kan? Itu contoh dunia kan. Aku letih-letih tolong dia, tak ada apa. Terima kasih ya. Allah, aku tahu aku tak ada tolong. Tak apalah daripada segi dunia, makna kalau kita motivasi diri kita tak apalah. Boleh pahala lah. Kan? Apatah lagi perkara yang melibatkan ibadah. Kau macam tu tak payah baca Ustaz. Tak, kita nak dapat ganjaran ni bukan ganjaran daripada agung tuan-tuan. Bukan ganjaran daripada menteri ni. Bukan nilaian dunia, ini nilaian akhirat yang kita nak rebut ni. Patutnya bila apa yang ditawarkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena rebut. Kita berusaha rebut ya. Walaupun sunat. Sebab tu kena betul. Allahu akbaru kabira yang pertama. Kemudian walhamdulillahi katsira. Katsira, bukan sin. Yang mungkin sebelum ni baca sin tukar.
Ha. Oh salah, memang salah, salah huruf. Salah huruf. Sayang ah. Ha. Sayang kita baca, tak ada pahala. Ha. Tapi kebaikan ganjaran kita melakukan kebaikan tu ada pahala. Cuma kita nak biarlah bila ibadah ni pahala tu biar. Kan dalam ibadah ni dia ajar oleh para ulama biar kita tamak. Biar kita tamak dalam ibadah. Walhamdulillahi katsira. Kejap lagi kita baca sama. Tengok satu-satu dulu. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallah, macam tajwid dia. Tu dia kata tadi. Bila benda melibatkan ibadah, biarlah kita sebut tu mengikut apa yang sebetulnya. Biar pahala kita tu banyaklah. Pahala kita banyak. Kan? Macam pertandingan tilawah Al-Quran lah tuan-tuan. Kan dia ada di pihak juri, dia ada dibagi reserve markah special bagi peserta yang mampu membuat lagu begini dan begini. Mana juri ada hak untuk tambah markah. Tu. Jadi kita ambillah yang special tu. Wa subhanallah, bari atas nun. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sad wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nanti wajah tu. Di sinilah kadang-kadang banyak berlaku kesilapan awam. Wajah tu sabdu pada jim. Wajah tu, dia bukan wahjah. Kesilapan awam banyak baca wahjah tu, wahjah tu. Dia jim, sabdu pada jim. Wajah tu, aku hadapkan muka aku. Wajah tu wajhiya lilladhi. Bukan wajah tu, wajah tu tak panjang. Ini bukan tajwid Ustaz. Ya, memang bukan tajwid. Tetapi saya ulang balik, bila melibatkan ibadah, melibatkan zikir-zikir, melibatkan doa-doa yang kita baca, kita ikutlah mana yang panjang-panjang, yang tak panjang. Yang pendek kita pendekkan, yang tak ada sabdu jangan tambah. Serupa macam kita ngaji Quran. Cuma beza yang ni Al-Quran, yang ni doa. Nak pahala kan? Semua nak pahala. Sebab tukaran ganti akhirat nanti, dosa pahala tu je dua. Dia tak ada kereta, dia tak ada telefon. Okey. Wajah tu wajhiya. Wajhiya. Wajhiya lilladhi fataras. Fatara. Hurufnya fatara. Jadi fataras, bukan fataros. Itu kesilapan awam. Ditukar daripada huruf ta pergi kepada huruf ta. Jadi fataros. Ra pada atas ra. Fataras samawati wal ard. Perhatikan. Wal ard. Kalau hidup wal arda. Ya, wal ard. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Saya dah hafal Ustaz. Ya, saya tak nafikan kita hafal dah puluhan tahun. Kita baca dalam iftitah ni puluhan tahun. Ibu ayah baca lebih lama daripada saya lagi. Tapi persoalannya betul atau tidak? Menepati ke tidak? Sebab bila betul pahala, tak betul yilek. Sayang. Kan? Sayang. Sayang. Letih kita beratur 1 jam, sampai giliran kita habis nasi berani. Apa rasa? Oh, kan? Ada tak rasa macam, kalau tak rasa apa, alah tak ada apa lah, 1 jam. Something wrong. Paling tidak sebagai manusia normal, aduh, letih sejam nanti. Beratur tadi. Bang masuk. Paling tidak. Kan? Ni puluhan tahun baca, tapi tak ada apa. Pergi ya.
Inilah yang nak membantu insya-Allah. Baik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Okey, sambung. Hanifan muslima. Hanifan muslima. Kalau nak sambung, hanifan muslimau wa ma ana minal. Ini yang pertama. Jangan bertukar daripada muslimin musyrikin. Jangan tukar. Muslimin dari atas, musyrikin tu bawah. Wa ma ana. Ana tu pendek. Wa ma ana minal musyrikin. Aku ni bukan daripada golongan musyrik, bukan. Kita menafikan. Wa ma ana minal musyrikin. Kalau baca wa ma ana, kita ngaku. Aku musyrik. Nauzubillah. Hanifan muslima ataupun hanin nak sambung, hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Kemudian inna salati. Ini perjanjian kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu panjang pendek tu. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Panjang tu ti. Lillahi rabbil alamin. Semata-mata kerana Allah. La syarika lahu ataupun la syarikalah, tapi biasa kita baca sambung kan, pendek. Kita ayat tu pendek jadi kita sambung. La syarikalahu wa bidzalika zal bukan zai. Wa bidzalika umirtu wa ana. Di sini. Wa bidzalika umirtu wa ana. Ayat ni panjang. Wa ana, aku ni muslim. Wa ana minal muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana panjang, bukan wa ana minal. Yang pendek atas tadi. Wa ma ana minal musyrikin, bawah wa ana minal muslimin. Nampak? Kita ulang balik. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mulai ayah, sahabat-sahabat. Okay, sama-sama kita baca. Mudah-mudahan lepas ni kita baca yang lebih tepat. Mungkin kita tengok, rupanya salah. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan aku. Sebab tak belajar. Sebab tu walaupun kita dah solat puluhan tahun, kita dah baca semua bacaan solat ini puluhan tahun, tapi jangan malu untuk kita semak. Mudah-mudahan bila kita semak dengan ilmu dan kepahaman yang kita ada, menyuluh kekurangan dan membenarkan apa yang kita baca. Itu tujuannya. Bila baca betul, pahala. Baca tak betul, tak ada apa, rugi, sayang. Okay, sama-sama. Allahu akbaru kabira. Sama-sama. Allahu akbaru kabira. Akbaru, baris Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira.
walhamdulillahi katsira. Katsira. Keluar lidah, sa. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu. Cuba sebut satu dulu. Wajjahtu. Okey, kita sambung Wajjahtu wajhiya lilladzi. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Tu pendek Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Fataras samawati wal ard. Hanifan muslima. Kalau nak berhenti, kalau nak sambung kita masukkan bunyi wow. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Kalau baca biasa kita sambung ini nak bagi potong-potong. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita sambung daripada la syarika lahu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Sekali lagi. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mulai pada atas. Allahu akbaru kabira. Akbaru. Allahu akbaru kabira. Walaupun kita baca akbaru, bila kita baca laju macam kita matikan. Tapi kita memang menyebut baris depan, tak apa. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tu bacaan doa iftitah. Jadi seperti mana yang saya bagi tahu maklum dulu, di kalangan ayah-ayah, sahabat-sahabat yang nak jumpa untuk suruh dengar, Ustaz tolong dengar Ustaz, silakan, boleh. Saya sangat alu-alukan. Jangan malu, jangan malu. Untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan kita nak bawa jumpa Allah ni, jangan malu. Saya tak pernah gelak lah orang datang jumpa saya minta tolong, tak. Saya naikkan. Cuma ialah bila kita jumpa Ustaz, tak maaf Ustaz, saya ni dah tua, macam itulah alasan biasalah tu. Tak apa. Untung Allah masih bagi peluang pada kita untuk baiki. Allah bagi peluang untuk kita ngaji. Allah bagi peluang kita untuk datang sembahyang sebelum kita mati. Syukur. Kan orang tu sebut malu bertompek. Datang ngaji malu, tu malu tak bertompek. Malu biar bertompek. Kan? Datang ngaji, suruh semak bacaan ni, tak apa. Itu malu bertompek, tak apa. Tak ada masalah. Untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan ayah-ayah dapat manfaat, saya pun dapat manfaat. Dua-dualah dapat manfaat. Dua-dua boleh pahala kan, sama-sama tegur. Alhamdulillah. Jumpalah. Lama dah saya offer. Tak ada seorang pun jumpa, sian saya. Tak suka ke? Tak suka tak apa. Kalau tak suka pergi jumpa orang lain, tapi yang penting baiki. Yang tak bagusnya tak jumpa siapa-siapa, kekal dengan kesalahan. Itu yang tak bagus. Itulah tercetusnya idea kita buat daurah inna salati. Daripada surau dulu macam-macam buat anjur tentang solat. Tak payah dan dah sembahyang 50 tahun nak belajar solat apa lagi? Taharah. Tapi solat tak betul. Yang tu yang kita sendiri tengok pun geram. Kita buat kelas, tak nak datang, sembahyang salah. Lepas tu bila suruh datang, tak payah sembahyang khusus Ustaz, dah pandai bertahun dah sembahyang, tapi salah. Buat tak? Yang tu nanti kita jawab depan Allah. Itu yang kita kata kita takut tu. Bentang suratan amal kita. Mana solat saya ya Allah? Di depan Allah tak? Tu kita nak, takkan nak balik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah bagilah balik jap nak beramal soleh. Atas asbab kelalaian, kejahilan kita tak nak baiki. Kan kita dah baca hadis dulu, siapa yang bersusah payah untuk ke jalan ilmu, Allah memudahkan jalannya ke syurga. Tak nak. Bukan bila kita duduk dalam majlis ilmu kita nampak, tak apa, biarlah kita duduk dalam majlis ilmu. Biarlah orang nak kata apa pun. Apalah dah tua-tua pun nak belajar. Tak apa, daripada aku duduk belajar kau. Mana baik? Baik aku lagi. Kurang aku duduk dengar. Tak faham semua, ada 2-3 perkara yang kita faham. Confirm lah. Saya sendiri pun duduk dalam majlis ilmu pun, bukan semua kita boleh, kita ni bukan kecerdikan kita macam Ibnu Sina, kan? Ibnu Khaldun tak. Tapi tak faham semua, mesti Allah akan kurniakan sedikit mutiara untuk kita bawa balik. Jadi dengan kita duduk ni, biarlah orang nak kata apa pun. Nabi sendiri pun macam-macam orang kata tu Nabi, kan? Itu Nabi akhir zaman orang kata baling tahi lagi. Itu kan sampai baling tahi. Dipijak tahi ada. Baling tahi mana ada? Ada orang baling tahi kan? Saya tak pernah baling tahi, tak ada. Orang marah ramai tapi baling tahi tak ada. Pijak tahi banyak kali. Nabi baling tahi, baling batu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita hanya sekadar duduk dalam macam ni, kena golak dengan kawan, dengan geng-geng kita lah. Kau tengok daripada jauh dia ambil gambar. Lepas tu dia viral dalam grup. Kau tengok dah tua, cucu dah 10 dah. Cucu pun nak kahwin dah. Baru nak ngaji. Pedulilah. Sibuk kata orang tu jadi yang apa ni, Luqmanul Hakim cerita kat anak dia kan. Nak tahu masyarakat. Ni masyarakat.
Kan Luqmanul Hakim kan cerita dengan anak dia. Bawa keldai kan. Apalah bodoh ada keldai di bapa dengan anak. Engkau lah naik, suruh anak naik. Lalu bodohnya anak, orang muda suruhlah bapa naik. Dengar, tukar, ayah lah naik. Lalu kat kampung, bodohnya ayah. Ada ayah naik, anak suruh. Bagilah anak naik, sudahnya tak jadi apa. Kalau kita dalam kehidupan masyarakat, kalau dengan kata manusia ni kita poning, tak jadi kojo tuan-tuan. Tak jadi kojo. Duk rumah, tak ada siapa nak kata. Duk rumah orang cakap, lelaki ketua kau duk rumah, pergilah kojo. Tu nama masyarakat. Bukan kata tu, imam pun cakap. Apa imam nak lah. Menjadi imam tengok. Itulah contoh kan. Apalah siap nak pergi kerja. Apalah bila. Semua masyarakat tak ada bondo yang dia tak kata. Semua dia kata tuan-tuan. Kan? Jadi kalau kita nak sibuk dengan kata orang, tak jadi kerja kita. Kita ngaji pun orang kata, tak ngaji pun orang kata. Kita semualah tu Luqmanul Hakim dah tunjuk contoh dah. Inilah masyarakat. Belajar pun orang kata, tak belajar. Kalau kita fikir diri kita, kau nak cakap apa taklah, yang penting besok di hadapan Allah aku yang dihisap. Kalau kau boleh bantu, okey, isu je. Kalau kawan-kawan kita ni yang mengatur kita mengaji dah tua baru nak ngaji, dah tua baru nak belajar, kalau dia boleh bantu pahala untuk kita, okey, kita boleh poning dengan kata-kata masyarakat. Tapi besok di hadapan Allah, kita je. Silap-silap pahala kita bagi ke orang, na'udzubillah. Silap-silap dosa orang kita ambil, na'udzubillah. Jadi pedulilah tuan-tuan. Tak jadi kojo lah. Jadi biarlah kita baiki diri kita, dapat agak kebaikan, mudah-mudahan di hadapan Allah dapat agak pahala, mendapat kebaikan. Kita bersusah payah menuntut ilmu, Allah mudah jalan ke syurga. Okey? Yang kata kita, yang golak kita tu, pedulilah. Ya? Jadi mudah-mudahan nanti kita sambung lain lah, insya-Allah. Jadi balik ni, tengok balik dalam buku banyak kan, doa iftitah ni banyak dalam buku. Saya pun ambil dalam Google juga, cuma untuk panduan kita yang mana baris, yang mana panjang. Itu yang kita nak jaga. Saya yakin semua kita hafal, cuma kita nak tambah baik. Tambah baik dan tukar sebutan yang mungkin kita sebelum ni kasira. Kita tukarlah. Kita tambah baik. InsyaAllah mudah-mudahan dengan usaha kita menambah baik bacaan dalam solat kita, mudah-mudahan Allah bagi kita pahala dan Allah ganjari susah payah kita untuk buat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya tuan-tuan, insya-Allah buat ayah sekalian, minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada hari ini ada kebaikan dia. Bisa dah? Macam mana? Macam mana pendek? Oh, tak baca habis? Sampai situ lah pahala kan? Mana dia tak baca sampai habis, tapi kalau betul menepati, pahalanya sampai situ je lah. Kita nak tu kata, kalau dalam ibadah ni, kalau boleh pahala tu 10, kita nak dapat seboleh. Contoh, kita nak dalam ibadah ni, dalam solat terutama yang wajib, kita nak biar tamak sikit dalam pahala. Jadi kalau boleh penuh, kita baca penuh kan. Kecuali kita tak hafal, tak apa. Kalau kita tak baca atas sebab kita tak hafal, kita takut salah, tak apa. Tapi usaha tambah baik, jumpa saya menawarkan diri, tak ada masalah. Kalau rasa ustaz saya malu kat masjid, tak apa, bawa lah saya kat kedai mana-mana. Ustaz, kita pergi Wong Solo, cantik. Sambil kita makan, ustaz dengar saya baca. Tak ada hal, 2 jam pun tak apa. Wang Solonya pasal. Boleh, tak ada masalah. Yang penting isunya nak belajar, itu ya. Boleh. Ustaz, saya bukan tak nak datang ngaji, malu kawan tengok. Tak apa. Nak ngaji kat mana? Cakap kat mana? Yang penting bawa saya, jangan suruh pergi sendiri. Bawa saya. Ustaz, kita jumpa pukul 10, kita pergi kat tempat special sikit lah. Boleh. Tapi jangan tempat special lekor dek makan ya.
kan. Pergi tempat special makan. Bila ngaji? Jap. Sudah makan je lah jawab. Cukup bulan ustaz pun bertambah kilo. Ini dah kombang lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan jangan malu, jangan segan untuk baiki diri kita untuk apa? Untuk agama, untuk Allah lah. Kebaikan tu akan kembali. Ingat, segala kebaikan yang kita lakukan akan kembali balik kepada kita. Juga keburukan yang kita lakukan akan kembali balik pada kita. Jadi mudah-mudahan kita tambah baiklah. Insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat untuk kita bersama. Ibu ayah dapat manfaat, saya juga yang menyampaikan dapat manfaat. Insya-Allah wallahu alam, yang baik pada Allah, yang lemah daripada kekurangan diri saya. Kita tangguh dengan surah Wal 'Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu. Alhamdulillah.